Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberikan kesempatan, peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada nilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan yang kita lakukan, insya-Allah. Terima kasih Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Insya-Allah pada malam ini malah kita sama-sama berkongsi sedikit ilmu Allah SWT yang diberikan kepada kita semua untuk sama-sama kita menilai kedudukan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan sekalian, pada malam ini insya-Allah saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan tentang perkara-perkara yang melibatkan tasawuf yang mengatasnamakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Perkara-perkara yang melibatkan tasawuf yang mengatasnamakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut awal-awal, Sayyidina Ali tidak ada kena-mengena dengan apa yang kita nak bincang ni. Macam juga yang macam Syiah lah, Sayyidina Ali tak ada kena-mengena, Sayyidina Hasan pun tak ada kena-mengena, Sayyidina Husain pun tak ada kena-mengena, Ali Zainal Abidin pun tak ada kena-mengena, Muhammad Al-Baqir pun tak ada kena-mengena, tak ada kena-mengena belaka. Imam-imam Syiah 12 tu tak ada kena-mengena dengan Syiah dari segi ajaran. Sama juga tuan-tuan sekalian, yang saya nak sebut pada malam ni ialah saya nak kongsi dengan tuan-tuan ialah ajaran-ajaran tasawuf yang mengatasnamakan Sayyidina Ali, yang apa nama ni, yang menyeleweng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tasawuf ni ada yang betul lah, yang bagus tu baguslah. Cuma tuan-tuan sekalian, kalau kita melihat antara apa nama tarekat dan tasawuf itu sendiri, dia ada perbezaan walaupun tujuannya sama. Tarekat ialah jalan untuk kita menuju pada sesuatu, dan tasawuf itu adalah cara kita nak melaksanakan tarekat itu. Jadi tarekat dan tasawuf ni dia sama satu, cuma maksud dia tu sikit berbeza. Tuan-tuan sekalian, kalau kita melihat salasilah ataupun silsilah tarekat-tarekat yang ada ni, contohnya saya tengok Naqsyabandi, Chisti, Qadiriyah, Rifa'iyah, Syaziliyah. Dan kalau tuan-tuan balik tengok dalam YouTube, ada dalam internet ada salasilah dia, saya tengok yang ada Sayyidina Abu Bakar hanyalah Naqsyabandiyah. Itu pun dari tarik Salman Al-Farisi. Yang lain-lain tak ada. Dan kebanyakannya tuan-tuan sekalian, kalau mengikut kajian yang dibuat oleh Syekh Ahmad Rushdi, kemudian itu yang agak baru, yang ulama yang agak terkenal sikit Dr. Ihsan Ilahi dalam kitabnya, dalam kitab tasawuf, Dr. Ihsan Ilahi. Kemudian Dr. Rushdi Muhammad, PhD dia, tesis PhD, UKM, PhD, tentang kajian amalan-amalan dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Tak apalah tuan-tuan tarekat tu nama apa pun, tetapi biarlah betul dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang saya nak sebutkan ni malam ni tuan-tuan sekalian ialah kenapa tarekat kebanyakannya salasilah dia hanya bersambung kepada Sayyidina Ali.
Sayyidina Abu Bakar ada satu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada satu saja, iaitu dalam tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah, iaitu dia sampai kepada makna dia daripada Allah SWT, Jibril AS, lepas tu Nabi Muhammad SAW. Ini satu jalan. Ali bin Abu Talib, Husain bin Ali, Zainal Abidin bin Husain, Muhammad Al-Baqir. Ini imam-imam Syiah semua. Tapi kena ingat tuan-tuan, ni tak ada kena dengan Syiah ni. Ni orang-orang ni tak ada kena, cuma di atas namakan, ya. Kemudian yang satu lagi, Allah SWT, Jibril dan Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Salman Al-Farisi, kemudian Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Yang ni cucu Sayyidina Abu Bakar, Qasim. Muhammad ini anak tiri Sayyidina Ali. Anak Sayyidina Abu Bakar, yang mana semasa setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, apa nama ni, Sayyidina Ali mengahwini isteri Sayyidina Abu Bakar, nama dia Asma, isteri Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Imam Ja'far Shadiq, kemudian Abu Yazid Al-Bustami, kemudian Abu Hasan Al-Khaqani, dan seterusnya sampai ke bawah. Tuan-tuan sekalian, saya tengok tarekat kebanyakannya sampai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidina Abu Bakar satu ni aja. Saya tak tahulah kalau ada yang lain. Mau saya tengok dalam internet, lepas tu saya baca beberapa buku yang menyebutkan tentang salsilah. Cumanya tuan-tuan sekalian, saya nak sebut di sini ialah kenapa Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali saja? Dan semalam saya di satu surau, dia ada seorang sahabat kita yang datang lambat. So dia marah, dia kata saya kata Sayyidina Ali sesat. So dah kata daripada awal-awal, tapi dia datang dekat nak isyak dah. Jadi agak bising dah sedikit. Saya kata Sayyidina Ali tak ada kena-mengena. Majmuah pun tegur dia, awak datang lambat, diamlah. Dah bincang awal-awal. Sayyidina Ali tak ada kena-mengena. Cuma tuan sekalian, di atas namakan Sayyidina Ali. Kalaulah tuan-tuan lihat kedudukan sahabat-sahabat, Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma antara lain menyebutkan bahawa kami di kalangan sahabat tidak berselisih di antara keutamaan Abu Bakar nombor satu, kedua Umar, ketiga Osman. Lain-lain kami serahkan kepada sahabat-sahabat, dan sahabat-sahabat masing-masing nak mendahulukan sesiapa. Kemudian Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah dia menyebutkan bahawa Sayyidina Abu Bakar diakui oleh Sayyidina Ali sendiri bahawasanya Sayyidina Abu Bakar adalah umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik selepas Nabi Muhammad SAW, kemudian Umar. Itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi tuan-tuan sekalian, kenapa kalau kita tengok yang tarekat yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, ataupun dia punya rantai itu yang terputus-putus, dia bawa cerita Sayyidina Ali banyak sangat dia bawa cerita Sayyidina Ali. Sampai kan kalau tuan-tuan ingat ada cerita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu masa dia kena panah di kaki, nak cabut sakit, lalu dia kata tunggu aku solat dulu. Jadi bila solat hilang sakit tu pasal apa? Khusyuknya Sayyidina Ali ni, jadi boleh cabut panah. Maknanya Sayyidina Ali ni hebat pada Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri 17 kali dia mewakilkan Sayyidina Umar untuk menjadi imam solat berjemaah. Sebab Nabi tak boleh bangun, so, sakit sangat kepala. Nabi sakit kepala. Sampai-sampai Nabi diangkat oleh sahabat, Nabi rasa lega sikit, Nabi suruh sahabat angkat. Kaki Nabi tu Nabi tak boleh angkat. Jadi kaki Nabi terseret. Tak larat Nabi SAW nak solat. Jadi siapa lebih bagus solat? Adakah Nabi atau Sayyidina Ali? Tu kena faham lah tu. Bukan saya kata Sayyidina Ali tu tak betul. Ini cerita di atas namakan Sayyidina Ali. Sama juga kalau kita tengok cerita
yang menyebutkan bahawa dalam satu peperangan Ammar bin Yasir dengan seorang sahabat, saya lupa nama dia, ada disebut dalam buku tu disebut, saya lupa nama dia, tapi salah seorangnya dia berjaga malam dengan Ammar. Lalu dia bincang, siapa nak jaga dulu? Lalu kata Ammar, kamu jaga dulu, aku tidur dulu. Jadi bila dia berjaga, agak dalam lewat malam sikit, dia rasa keadaan agak tenang, dia pun solat sunat. Solat sunat membaca surah Al-Kahfi. Lalu masa solat tu dia kena panah. Dia kena panah. Kemudian dia tarik panah tu keluar, dia meneruskan solat. Kemudian kena panah lagi, dia tarik lagi, kemudian dia tak tahan sakit, barulah dia kejutkan Ammar. Tuan-tuan sekalian, kesimpulan yang dibuat ialah tengok sahabat-sahabat bila baca Quran, dia punya khusyuk tu sampai tak rasa sakit. Tapi dah kedua kali barulah rasa sakit. Tuan-tuan sekalian, ni solat sunat dan kena panah. Bila solat sunat kena panah, bila kena panah dia berdarah. Pada berdarah keluar, bila darah tu keluar jadi najis. Bila dah najis kena berhenti. Pasal apa diteruskan solat sampai 2 kali kena panah? Solat fardu pun kalau kena panah kena berhenti. Tak, kalau nampak orang nak panah kena lari. Solat fardu pun tak boleh solat. Jadi tuan-tuan sekalian, kadang-kadang nak mengatasnamakan kehebatan sahabat itu menyebabkan dia melanggar syariat. Itu jadi bahaya. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat sahabat-sahabat yang paling alim adalah Sayyidina Abu Bakar. Tapi kenapa dalam tarekat biasanya orang mengaitkan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Kalau kita lihat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Ibn Katsir, antara lain menyebutkan, mengumpulkan tentang kelebihan-kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Antara contoh, beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira dan ketika berhijrah. Kemudian disebutkan juga Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang paling banyak ilmu. Innallaha khairu 'abdan baina dunya wa baina ma 'indahu fakhtara dzalika al-'abdu ma 'indallah. Sesungguhnya Allah telah menyuruh seorang hamba untuk memilih antara dunia dan memilih ganjaran pahala dan apa-apa yang ada di sisinya. Namun ternyata hamba tersebut memilih apa-apa yang ada di sisi Allah SWT. Yani Sayyidina Abu Bakar memilih apa yang ada di sisi Allah SWT. Kemudian antara lain juga ada ayat Quran pun ada. Allah SWT mengisyaratkan kepada Sayyidina Abu Bakar dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar sedang berada di tempat bernama Sunuh, yakni rumah isteri dia yang lain. Yang ni panjang ceritalah. Kemudian bila dia tahu Nabi SAW wafat, dia datang dalam keadaan Sayyidina Umar tu dalam keadaan tidak, kerana terlalu sayang pada Nabi, tak boleh nak menerima kenyataan, tak boleh menerima kenyataan. Kemudian sahabat-sahabat lain diam. Sayyidina Ali tutup pintu, duduk di rumah. Sahabat-sahabat lain takut nak mengatakan Nabi mati, Nabi wafat, takut kena pancung pada Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Abu Bakar pergi buka, dia tak kisah Sayyidina Umar tu, dia buka kain yang menutupi Nabi SAW, dia cium dahi Nabi SAW, dan dia pun baca ayat Quran. Maka nama Muhammadin aba ahadin walakinallah walakinna rasul wa khataman nabiy. Bermakna ni ialah bukan bapa abang kamu, tapi ialah rasul. Dia rasul yang terakhir. Kemudian dia membacakan juga ayat kalau siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Tapi kalau siapa sembah Allah, Allah tetap hidup. Jadi tuan-tuan sekalian, Sayyidina Abu Bakar menjadi penyelamat dalam keadaan hujan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar juga membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala aqabihi falan yadurrullaha syai'ah. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Maknanya matilah, mati. Barulah Sayyidina Umar sedar
Dan Sayyidina Umar kata seolah-olah aku tak pernah dengar ayat ini sebelum ini, padahal lama dah turun. Kemudian tuan-tuan sekalian, Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama. Ibnu Umar berkata, saya sebut macam tadi, antaranya saya sebut tadi. Kemudian daripada Muhammad bin Al-Hanafiyah, dia berkata, ku tanyakan kepada ayahku manusia yang paling baik setelah Rasulullah SAW, maka beliau menjawab Abu Bakar. Kemudian katanya lagi, siapa lagi? Kata dia Umar. Kemudian aku takut jika dia menyebut Uthman, maka aku pun kata Muhammad Al-Hanafiyah kepada ayah dia, aku pun kata, kemudian kamu kan? Maka kata dia, akulah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, yang utama adalah Abu Bakar dan Umar, semua orang tahu. Tapi apa yang menjadi masalah tuan-tuan sekalian, yang saya bimbang dan menjadi masalahnya, takut masuk ataupun diresapi oleh unsur-unsur Syiah dalam tarekat yang tak betul. Yang betul ada tuan-tuan, jangan salah faham pula. Yang tak betul pasal apa? Pasal kebanyakannya dia silsilah tarekat ni dia melalui imam-imam Syiah tu, sampailah kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan semalam pun ada sahabat kita tu kata, dia kata Rasulullah SAW memberikan zikir khusus kepada Sayyidina Ali, tidak diberikan kepada orang lain. Saya kata tak kena, Syekh. Maknanya Nabi SAW menyembunyikan wahyu ke? Sedangkan Allah sebut, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan semua apa yang telah aku sampaikan kepada kamu. Dia tak ada khusus kepada siapa-siapa, tak ada. Semua yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW, Nabi sampaikan semua pada umatnya, sampaikan semua. Dia tak ada khusus, ini untuk menantu dia, ini untuk sahabat dia yang baik dia sayang, ini untuk isteri dia sayang, ini tak ada. Tak. Kalau kita katalah isteri si Nabi yang paling Nabi sayangi ialah Khadijah, tak apalah, Khadijah sudah wafat. Kemudian Aisyah, ada tak Aisyah menyembunyikan ilmu? Tak ada. Bahkan Aisyah adalah menyampaikan semua ilmu yang diberikan, diambil daripada Nabi SAW. Macam zikir-zikir tertentu, ya, dikatakan daripada Sayyidina Ali, dikatakan daripada Hasan, dikatakan daripada Husain, dikatakan daripada Ali Zainal Abidin, sebagainya. Maknanya wirid itu tak ada pada orang lain. Itu bahaya. Jadi tuan-tuan sekalian, akhirnya dia akan menyebabkan, adakah Nabi ini menyembunyikan sesuatu amalan baik hanya untuk orang tertentu saja di kalangan sahabat? Adakah begitu? Tidak. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita melihat kepada keutamaan sahabat. Kenapa kalau melalui tarik Sayyidina Abu Bakar satu je tadi, itu pun melalui Salman Al-Farisi, kemudian jumpa kepada Husain sebagainya juga. Padahal Sayyidina Abu Bakar yang paling utama, yang paling zuhud, yang paling wara', yang paling alim, yang paling banyak mengorbankan hartanya, yang paling susah dengan Nabi SAW, yang segala-galanya dengan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, kita bimbang, takut-takut ada unsur-unsur yang tidak sihat masuk dalam ajaran-ajaran yang kononnya bersandarkan kepada Sayyidina Ali, sedangkan Sayyidina Ali tak kata pun begitu. Sebab antara lain tuan-tuan, yang tesis PhD yang dibuat oleh Dr. Muhammad Rusdi, ramai di kalangan kita panggil sanad tarekat ni, dia tak bertemu dengan kita panggil orang yang selepasnya tu. Banyak tak bertemu, kadang-kadang 2-3 generasi, tapi dia sebut daripada sekian bersekian, seolah dia menerima sendiri, macam sanad hadis. Dia kalau tak bertemu, dia tak boleh sebut bersambung, nanti dia jadi mursal. Mursal ni dia putus, ataupun mu'addal, menyembunyikan beberapa sanad. Itu kalau hadis lah. Jadi tuan-tuan sekalian, kebanyakan tarekat tu dia melalui Sayyidina Ali, sampai kepada Sayyidina Ali, Rasulullah SAW, Jibril, Allah SWT. Kenapa jadi gitu? Sedangkan sahabat-sahabat yang lebih wara', lebih alim, nombor satu sekali sepatutnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebab itulah tuan-tuan sekalian,
Kalau kita lihat dalam masyarakat kita ada macam istilah tongkat Ali, kacik Fatimah, kemudian konsep Nur Muhammad, kemudian apa nama ni, wali kutub, wali abdal, ya. Tuan-tuan sekalian, ini semua tu dihubung kaitkan dengan Sayyidina Ali. Sedangkan kalau kita melihat hadis-hadis yang diriwayatkan Sayyidina Ali sendiri secara jelas, kalau dalam Bukhari ke dalam Muslim, tidak ada menyebutkan benda-benda begitu. Dan Sayyidina Ali ni pula antara sahabat yang sedikit meriwayatkan hadis, sama juga seperti Abu Bakar, seperti Omar, seperti Osman. Kenapa? Kerana mereka ini adalah sahabat-sahabat yang menjadi pemimpin. Jadi dia pada masa itu ramai lagi sahabat-sahabat lain yang kalau orang datang nak tanya hadis, nak tanya hukum, boleh berjumpa, kecuali benda-benda yang kritikal dan masalah sangat baru jumpa dengan sahabat-sahabat yang besar ni. Jadi tuan-tuan sekalian, menyebabkan orang akan rasa pelik, kenapa ada hanya zikir ini hanya ada pada Sayyidina Ali, tidak ada pada sahabat-sahabat yang lain. Padahal Sayyidina Ali tak ajar begitu. Akhirnya Nabi SAW adakah memberikan ibadat yang khusus hanya kepada Sayyidina Ali saja? Macam semalam dia kata ini yang Nabi ajar khusus kepada Sayyidina Ali. Mana boleh cakap begitu? Bahaya. Itulah tuan-tuan sekalian, antara ciri-ciri yang disebut oleh Dr. Ihsan Ilahi, antara persamaan tarekat-tarekat yang sesat, tuan-tuan, tarekat-tarekat yang sesat, bukan semua tarekat yang sesat, ialah dia, kalau Imam Mahdi, dia sama-sama percaya bahawa Muhammad Ibnu Asakir itu, Muhammad bin Hasan Al-Askari itu adalah Imam Mahdi, sama dengan Imam Mahdi yang ditunggu oleh golongan Sufi ataupun tarekat yang sesat, sama. Padahal Hasan Al-Askari itu meninggal, dia tidak meninggalkan anak lelaki. Kemudian dikatakan raib dan sebagainya, itu yang jadi pelik tu. Kemudian kita lihat juga antara persamaannya, saya sebut secara ringkas lah, iaitu mencintai Ahlul Bait melampau, tetapi sebahagian saja, bukan semua. Macam kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita menyayangi Ahlul Bait Nabi SAW semua sekali, termasuk Sayyidina Ali, termasuk Sayyidatina Fatimah, termasuk anak-anak cucu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitu Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kulsum, Uqayyah, kemudian Muhammad Al-Hanafiyah dan sebagainya, keturunan-keturunan Sayyidina Ali. Kita percaya juga kepada cucu-cucu Nabi yang lain, kita mengagumi, menghormati. Tapi aku cuba tuan-tuan tengok dalam Syiah dan dalam tasawuf yang sesat, kalau dia berzikir, dia hanya memuji Hasan Husain. Kalau dia berselawat, dia hanya memuji Hasan Husain. Pasal apa Hasan Husain? Pada cucu Nabi yang lain yang lebih berjasa kepada Nabi SAW adalah Ali, anak kepada Zainab, anak sulung Nabi SAW yang kahwin dengan Abu Al-As. Dan Ali bin Abu Al-As ini sempat berperang bersama Nabi SAW dalam Fatu Makkah, dan dia wafat pada umur dia 25, umur 25 dia wafat. Kemudian cucu Nabi yang perempuan, Umamah, yang Nabi kata semasa Nabi duduk ramai-ramai dengan isteri dia, kemudian ada Umamah ni, cucu dia yang perempuan ni, ada orang datang berikan hadiah pada Nabi SAW berbentuk kalung. Nabi kata, aku akan pakaikan kalung ini kepada perempuan yang paling aku sayang. Kemudian isteri lain pun berasa Aisyah lah. Tak, tapi rupanya Nabi kalungkan kalung itu kepada Umamah. Umamah cucu Nabi yang Nabi kita dengar cerita yang Nabi dukung masa solat, cucu perempuan dia tu nama Umamah. Masa tu Hasan dan Husain tak lahir lagi, Sayyidina Ali pun tak kahwin. Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah radhiyallahu anha pada tahun yang ke dua, akhir pada tahun kedua Hijrah selepas perang Badar. Dan mengikut Dr. Muhammad Ali Salabi
Dan beberapa ahli sejarah Islam yang lain mengatakan paling awal pun Saidina Hasan lahir iaitu pada tahun keempat Hijrah. Tahun keempat Hijrah. Dan bila lahir pada tahun keempat Hijrah, Nabi SAW wafat pada tahun ke-10. Jadi umur Saidina Hasan pada masa itu baru berapa? 6 tahun. 6 tahun. Kalau Husin lagi kecil. Sebab di antara Hasan dan Husin tu ada kakak nama Zainab. Ada nama Zainab. Katalah lepas Saidina Hasan, Zainab lahir. Sayyidatina Zainab lahir. Lepas Zainab, Saidina Husin. Katalah tahun ke-4, ke-5, ke-6. Bila tahun ke-6, Nabi SAW wafat tahun ke-10. 6, 7, 8, 9, 10. 4 tahun. Jadi tuan-tuan sekalian, dari segi jasanya itu tak ada lah. Cuma memang Nabi isyaratkan, macamnya Nabi sebut kepada Saidina Hasan, inna bi hadza sayyid wa la'alla Allah yusliha bihi fi'atan azimatan minal muslimin. Kerana Nabi sebut kepada Saidina Hasan, ini cucu aku ni, dia adalah penghulu dan dia akan mendamaikan di antara dua puak yang berpelaga. Betul. Kemudian Saidina Hasan dan Husin Nabi sebut, dua orang ni adalah raihani fil jannah. Dua-dua ni adalah wangianku di syurga. Dua-dua. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau nak kira nak membela, nak memuja, nak memuji, patutnya cucu Nabi lebih berjasa. Tapi kita pun tak tahu jasa cucu Nabi yang lain selain daripada Hasan dan Husin. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dalam silsilah, tuan-tuan boleh balik tengoklah. Kalau untuk lebih yakin, balik tarik silsilah tarekat Naqsyabandi, silsilah tarekat Chistiyah, Rifa'iyah, Qadiriyah, Syaziliyah, atau apa sajalah. Dia akan keluar. Bila keluar tuan-tuan, kebanyakan silsilah ini dia meninggalkan Hasan. Kebanyakan silsilah dia meninggalkan Hasan, terus kepada Husin, Ali dan Nabi SAW. Kenapa? Kerana bagi setengah-setengah pengkaji, dia menganggap bahawa antara resapan Syiah, sebab apa Syiah tak suka pada Hasan? Sebab Hasan ini dia berbaik dengan Muawiyah. Sebab itulah dari segi imam Syiah, kita tengok imam Syiah, nombor 1 Ali radhiyallahu anhu, kedua Hasan, ketiga Husin. Tetapi kenapa selepas itu, selepas Saidina Husin, imam-imam Syiah seterusnya adalah keturunan Saidina Husin, tidak keturunan Saidina Hasan? Padahal Saidina Hasan adalah anak sulung lelaki Saidina Ali. Sepatutnya kalau segi pemerintahan, yang sulunglah mewarisi ayah dia. Hasan pun alim juga, Saidina Hasan waruk juga, hebat juga, bijak juga. Tapi kenapa Saidina Husin? Sebab Saidina Husin ni, isteri dia yang melahirkan anak yang bernama Muhammad Al-Hanafiyah itu, Ali Zainal Abidin itu, ialah anak kepada pembesar Majusi yang menjadi tawanan semasa pemerintahan Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar berikan putri Yazdajir itu kepada Sayyidina Husin untuk dikahwin. Dan kebanyakan kita tengok unsur-unsur sesat ni, termasuklah Abdullah bin Ubay, dia daripada puak-puak tu, Parsi Majusi tu, yang beragama Majusi. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itulah Sayyidina Hasan ditinggalkan dalam kebanyakan silsilah tarikat. Tuan-tuan balik tengok kesannya tuan-tuan sekalian, dia menjadikan macamlah keturunan Nabi ni tak betul. Padahal bukan begitu. Saya ulang lagi. Semua ni tak ada kena-mengena dengan Saidina Ali dan anak cucu Saidina Ali. Tak ada kena-mengena. Ini cuma di atas namakan Saidina Ali dan anak-anak cucu Saidina Ali. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok antara pemujaan terhadap Saidina Ali, Saidina Ali yang ditulis oleh Ustaz Maulana Asri, antara lain Jalaluddin Ar-Rumi, seorang sufi Parsi terkenal dalam beberapa rangkap syairnya, dengan jelas menggambarkan
Dia kata apa? Telah pun ada Ali ketika alam ini mula dibentuk. Telah pun ada Ali ketika bumi ini dilakar dan masa bermula. Itulah Ali penakluk yang telah mencabut pintu gerbang benteng Khaybar dengan hanya satu pukulan. Bila saja ku renungi, ku perhatikan ufuk-ufuk alam, yakinlah aku bahawa Ali berada pada segala maujudat. Orang yang wujudnya sejati, ketiadaannya melenyapkan alam mawujud. Itulah dia Ali. Sesungguhnya rahsia dua alam zahir dan batin yang tersingkap pada Syams Tabriz, itulah dia Ali. Kemudian Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ini dipetik dalam kitab Salasilah Baina Tashayyu'u At-Tasawuf wa Tashayyu'u. Kemudian Abdul Wahab bin Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani menukilkan kata-kata seorang sufi yang menggambarkan ketinggian makam Sayyidina Ali. Katanya sesungguhnya Ali bin Abi Talib telah diangkat ke langit seperti mana telah diangkat Isa, dan beliau akan turun ke bumi seperti mana Isa. Kemudian Sya'rani berkata, demikian juga kata guruku Ali Khawas. Pernah aku dengar beliau berkata, sesungguhnya Nuh AS telah menyimpan sekeping papan bahteranya atas nama Ali bin Abi Talib. Papan itulah yang diangkat beliau ke langit. Papan itu akan turun, akan terus dipelihara dalam penjagaan masa Maha Kuasa sehingga ia mengangkat Ali bin Abi Talib. Abu Faid Al-Manufi menulis, Ali bin Abi Talib itu adalah kota ilmu. Dialah yang mula-mula mengambil bai'ah tarikat ini. Dialah orang yang mula-mula diajar zikir dan rahsia oleh Rasulullah SAW dalam kitab Jamhuratul Awliya. Banyak lagi tuan-tuan sekalian. Ini satu. Dr. Isa Ilahi menyebutkan antara pemujaan-pemujaan yang diberikan kepada Sayyidina Ali dalam dalam tajuk dia keagungan, pengagungan terhadap ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebutkan tentang Sayyidina Ali yang perkara-perkara yang sangat luar biasa. Antaranya yang disebutkan tentang Sayyidina Ali ialah Sayyidina Ali banyak seperti mereka menganggap Sayyidina Ali sampai ke peringkat Tuhan. Itu yang sesat sungguh. Banyak tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, antara ciri persamaan tarekat yang sesat dengan Syiah ialah mereka terlalu mengagungkan ahlul bait. Tetapi sebahagian saja. Tapi kalau kita ahli sunnah semua, sebab kita berpegang kepada sabda Nabi SAW, uzakkirukumullahu fi ahli baiti. Nabi sebut, aku ingatkan kamu supaya menjaga tentang ahlul baitku. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, Muawiyah sangat-sangat menjaga kebajikan ahlul bait Nabi SAW. Allah.
Jadi tuan-tuan sekalian, sikit lagi. Jadi sebab itulah tengok Muawiyah radhiyallahu anhu sangat-sangat menjaga kebajikan anak-anak cucu Nabi SAW, isteri-isteri Nabi SAW. Mereka Muawiyah memberikan pencen yang banyak kepada anak-anak cucu Nabi SAW. Sekali pernah Muawiyah terlambat menghantarkan pencen kepada Sayyidina Hasan. Muawiyah gandakan 2 kali ganda pada bulan berikutnya bila Muawiyah menghantar pencen. Itu tuan sekalian, kita ada sunnah sangat-sangat menyayangi Ahlul Bait, tapi kita tidak pilih. Kita tidak pilih. Nombor 1 Ahlul Bait Nabi ialah isteri Nabi SAW, kemudian anak-anak Nabi SAW, kemudian cucu-cucu Nabi dan menantu-menantu Nabi. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai kesimpulannya, marilah kita mengenali kedudukan para sahabat Nabi SAW, supaya kita tidak menjadi orang yang dikatakan mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh sahabat sendiri. Sebab itulah Sayyidina Ali sangat marah kepada Abdullah bin Ubay sampai dia memerintahkan supaya ditangkap. Tapi Abdullah bin Ubay lari. Tapi pengikut-pengikut dia ramai ditangkap. Kenapa? Terlalu memuja Sayyidina Ali. Terlalu memuja Sayyidina Ali. Jadi tuan-tuan sekalian, kedudukan sebenar nombor 1 sekali adalah Abu Bakar As-Siddiq, paling alim segala-galanya. Kemudian Umar, kemudian Ali, kemudian Osman. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, walaupun pada peringkat awalnya dia miskin, tetapi dia kaya, meninggalkan harta yang banyak, anak yang ramai, berbelah-belah orang sampai 20 orang, 24 orang, tidak termasuk umul walad, tidak termasuk umul walad. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau nak dibandingkan dengan Sayyidina Osman, bukan Abu Bakar, Sayyidina Osman yang kaya raya dengan unta beribu ekor, dengan kuda beribu ekor, dengan kambing beribu ekor sebelum jadi khalifah. Tapi lepas jadi khalifah dia miskin, tinggal 2 ekor je unta. Sayyidina Ali pun begitu juga. Sayyidina Ali zuhud, warak juga, tapi dia harta dia banyak, dia dapatkan secara yang halal, cara halal. Dia pun tidak bermewah-mewah, tapi dia ada harta, dia tinggalkan cukup untuk anak-anaknya. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau nak bandingkan kezuhudan, keilmuan dan segala-galanya, sepatutnya Abu Bakar As-Siddiq lah yang banyak menjadi contoh. Bukan saya nak menafikan Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali tetap mulia. Bukan nak bandingkan dengan saya, dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar. Tapi kenapa cerita-cerita Sayyidina Abu Bakar, cerita Sayyidina Umar hilang, Osman hilang begitu saja. Jadi tuan sekalian, sekadar itu sajalah. Mudah-mudahan kita sama-sama boleh merenung dan memikirkan kedudukan sahabat, supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang yang lari daripada kehidupan sahabat. Sebenarnya akan menyebabkan celanya jatuh juga kepada Nabi SAW, menyembunyikan ilmu. Itu bahaya. Sekadar itu saja yang baik untuk Allah dan saya sunnah film taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Aqibatu lil muttaqin wa la zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صووا صفوكم فإن تسفية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus tanpa rapatkan saf. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Salli lillahi ta'ala salli. Allahu akbar. Allahu akbar kabir. وجهت وجهي السلام عليكم. أنا من المشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم